Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 3 Disember 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata Malaysia memainkan peranan yang penting sebagai pintu masuk strategi ASEAN ke pasaran global. Beliau menegaskan kedudukan Malaysia adalah lokasi yang ideal bagi perusahaan China memasuki ASEAN dengan infrastruktur kukuh, tenaga kerja mahir serta kerjasama erat melalui inisiatif jalur dan laluan BRI. Beliau berkata demikian sempena Majlis Gala Ulang Tahun ke-50 Hubungan Diplomatik Malaysia-China dan persidangan WAPC ke-5 di sini malam tadi. Ahmad Zahid juga menyatakan Malaysia kini menjadi fasilitator utama bagi sektor seperti tenaga hijau, ekonomi digital dan pembangunan mampan dengan visi memacu inovasi serta kesalih hubungan serantau. Pada majlis tersebut turut menyaksikan pelancaran buku mekar dan berbuah seperti ulang tahun ke-50 hubungan kedua-dua negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan keadaan banjir di beberapa negeri semakin pulih dengan penurunan jumlah pusat pemindahan sementara PPS sebanyak 13.69% kepada 561 PPS setakat pukul 1 petang tadi. Jumlah keluarga terjejas turut mencatatkan penurunan sebanyak 8.7% melibatkan 37.759 keluarga. Beliau memaklumkan di Kelantan 217 PPS masih beroperasi dengan 24,238 keluarga, manakala di Terengganu 237 PPS dibuka dengan 9,990 keluarga terjejas. Beliau mengingatkan rakyat agar tidak memainkan air banjir yang mungkin tercemar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan semua. Jelasnya, air banjir yang sering tercemar boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan seperti jangkitan kulit, penyakit bawaan air atau gigitan haiwan berbahaya. Ahmad Zahid turut menasihatkan bangsa banjir agar mengutamakan keselamatan dan kebersihan apabila pulang ke rumah. Ketua Puteri UMNO Kelantan Engku Julani Engku Mokhtar menyelar cadangan menjadikan banjir sebagai produk pelancongan di Kelantan dan menyifatkannya sebagai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat yang terjejas akibat bencana tersebut. Beliau menegaskan bahawa banjir adalah bencana yang menyebabkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda dan masalah kesihatan dan bukannya peluang untuk mengaut keuntungan. Engku Julani menyeru kerajaan negeri agar lebih peka dan memberi keutamaan kepada keselamatan serta kesejahteraan mangsa-mangsa banjir. Cadangan kontroversi itu dilaporkan melibatkan usaha mempromosi sukan luncur ombak sebagai tarikan pelancongan. Sementara itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kelantan, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata, idea untuk menjadikan banjir sebagai produk pelancongan membuktikan bahawa kerajaan negeri Kelantan tidak sensitif terhadap kesusahan rakyat dan ketandusan idea untuk memajukan negeri. Beliau terpanggil untuk mengulas mengenai idea Exco Pelancongan Negeri Kelantan, Datuk Kamarudin Mat Nur, yang berhasrat menjadikan museum terkujuh sebagai satu produk pelancongan untuk tahun melawat Kelantan 2024. Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias menyuarakan kebimbangan terhadap persediaan calon sijil pelajar Malaysia yang terjejas akibat banjir di beberapa buah negeri. Menurut beliau, musibah tersebut menjejaskan pelajar yang kehilangan alat tulis, buku rujukan serta terganggu secara mental. Lawatannya ke kawasan banjir di Negeri Sembilan mendapati ramai pelajar tidak bersedia menghadapi peperiksaan, malah ada yang tidak hadir. Jalaluddin turut mempersoalkan langkah Kementerian Pendidikan untuk membantu pelajar terjejas, termasuk memberi peluang kedua kepada mereka yang tidak dapat hadir ke peperiksaan akibat banjir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq menjelaskan peperiksaan akan diteruskan bagi mengelakkan kecitraan dengan calon boleh meruki ujian di pusat peperiksaan alternatif. Calon SPM yang terjejas dilaporkan tetap berusaha walaupun dalam kesukaran, termasuk mengulang kaji di pusat pemindahan sementara. Kementerian Dalam Negeri sedang mempertimbangkan pengenalan sistem kod respon pantas QR di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur bagi mempercepatkan pemeriksaan immigration. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara, pengembara hanya perlu mengimbas kod QR yang mengandungi maklumat peribadi dan butiran perjalanan sekaligus membantu mengurangkan kesesakan dan meningkatkan keselamatan di pintu masuk negara, terutama pada waktu puncak. Menurut beliau, sistem ini juga dirancang untuk diperluaskan ke lapangan terbang antarabangsa lain serta pusat pemeriksaan di sempadan, darat dan laut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri merancang menambah lorong pemeriksaan motosikal di Kompleks Sultan Abu Bakar dan bangunan Sultan Iskandar
dengan masing-masing 33 dan 44 lorong tambahan. Langkah ini jangka meningkatkan cekapan operasi immigration serta mengurangkan risiko rasuah dan penyalahgunaan kuasa di kawasan antarabangsa. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.